tuan-tuan pimpinan masjid, tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan hajah, hadirin sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Dan pada pertemuan yang terdahulu saya telah membicarakan tajuk berkaitan dengan ikhlas dalam niat. Dan maaflah kalau tersalah masjid nak. Saya rasa telah bincangkan berkaitan dengan perkara riak. Hari ini saya akan bicarakan berkaitan dengan tajuk taubat. Rujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin. Walaupun manakala telah ada penceramah lain membicarakan kitab Riyadhus Shalihin atas tajuk yang sama, tapi barangkali tuan-tuan perbincangannya tidak sama. Ya tak? Ulasannya semuanya betul, tapi ada kelainan di sudut penghuraiannya. Sebab apa? Kitab Riyadhus Shalihin dinukilkan dalam bentuk yang pertama ditulis tajuk, dan kemudiannya sedikit ulasan, dan ditulis beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terserahlah kepada penceramah, ya, kepada pembaca untuk mengulasnya, untuk membincangkannya. Jadi pada hari ini saya buat tajuk taubat. Yang dulu saya telah buat tajuk berkaitan dengan ikhlas dan saitkan dengan riak. Tajuk taubat ni tuan-tuan sekalian amat tak sesuai lah, ya, pada setengah tempat mereka merasai tak sesuai. Kalau seandainya dia buat poster besar, banner, banting, tak, tajuk ceramah kita adalah taubat, yang datang ramai ni lah juga, tak bertambah kehadiran. Tajuk ceramah kita ialah sabar, ikhlas, ya tak, syukur, kehadiran ramai ni lah juga. Kecuali yang nak membahaskan tu ialah nama dia ustaz-ustaz yang terkenal, Azad Idrus ke mungkin ramai lah. Tapi tak apalah, saya nak ajak tuan-tuan kita bincangkan juga. Lagi terjual kitab-kitab di pasaran, antaranya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Minhajul Abidin, kitab apa lagi, kitab-kitab yang seumpama dengan dia, Bimbingan Mukmin, Penawar Bagi Hati, ya, Ihya Ulumuddin dan seumpama tak. Makna kita boleh bincang lagi. Baik. Hari ini saya akan bicarakan tentang taubat. Pertama-tama kita dah faham bahawasanya ulama mengatakan taubat itu perbuatan dosa. Ya. Dan hendaklah nak bertaubatnya dengan cara menghentikan perbuatan tersebut, stop perbuatan itu. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, hati mesti berazam bersungguh-sungguh tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, jika kait dengan orang ramai, iaitulah tambah satu lagi, selesaikan sebelum akhir hayat. Ya tak? Baik. Pun begitu, saya lebih tertarik untuk ulaskan di sudut kenapa perlu bertaubat, dan taubat ini hukumnya apa. Ya tak? Kita fokus ke situ. Kita kena bertaubat sebab yang pertama kita buat dosa, dan hukum bertaubat adalah wajib atas perbuatan dosa. Tuan-tuan sekalian, saya rujuk kepada beberapa kitab yang lain, iaitulah antaranya tak salah saya Ihya Ulumuddin menyebut bahawasanya dosa ini bermakna satu jenayah. Nak bagi mudah, bagi kita terasa sikit, ya tak, betul terasa sikit nak taubat tu, kita ambil perkataan dosa ini satu jenayah. Satu jenayah. Jika sekiranya kita tinggalkan solat, kita rasa telah melakukan satu jenayah. Jika kita sekiranya barangkali kita riak takbur, barangkali tak, orang-orang yang rajin ke surau masjid ni tidaklah mencuri tak.
Tetapi ada dosa-dosa yang lain, dosa kecil, melengah-lengahkan solat, ya tak? Dan tuan-tuan sekalian, mengabaikan urusan keluarga, tidak menutup aurat, tidak menyuruh keluarga, isteri dan anak-anak tidak menutup aurat, membiarkan anak-anak bergaul bebas dan lain-lain. Perkara ini satu dosa. Dan dosa bila kita tulis dalam perkataan umum, iaitu makna jenayah. Satu, jenayah. Baru kita terasa sikit. Jenayah bermakna kita telah melakukan satu kesalahan, dan penjenayah merasa takut. Ya, macam seseorang tu buat kesalahan, apabila selisih dengan seorang yang berpakaian uniform polis, dia rasa gemetar, dia rasa takut. Walaupun kebetulannya polis itu berhenti nak minumnya, dia rasa teramat takut, seolah-olah nak cari dia. Dia rasa teramat takut. Teramat takut. Ya tak? Baik. Kita pergi kepada dosa pula. Kalau dengan penguatkuasa tadi, namakan polis ke JPJ ke tak, kita buat kereta tak ada rotek tak, kita rasa takut. Tetapi belum tentu mereka tahu kita ni penjenayah. Tuan-tuan sekalian, berlainan dengan dosa. Dosa seharusnya kita rasa lebih takut lagi daripada itu. Sebab apa? Kita sentiasa diintai. Bahkan ditilik akan hati kita oleh para malaikat, oleh utusan-utusan Allah, ya, yang terkenal antaranya Raqib dan Atid. Dicatat akan segala perbuatan kita. Maka tuan-tuan sekalian, di mana kita nak larikan diri? Bagaimana kita nak bersembunyi? Ya, sebab tu dia sebut bahawa saya tidak beriman orang yang seseorang itu tidak beriman orang yang beriman apabila dia melakukan dosa. Ya, bila seseorang itu dia mencuri, dia dah tak beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi rezeki, kenapa nak mencuri? Dia tak beriman pada Raqib dan Atid. Ya, dia tak beriman pada malaikat yang melaknat orang yang membuat jenayah. Tak beriman pada kitab, tak beriman pada Rasul, tak beriman pada syurga neraka, tak beriman pada qada dan qadar. Allah Ta'ala yang menentukan qada dan qadar. Jadi tuan-tuan sekalian, bermaknanya dosa ini lebih dahsyat perintipannya daripada perbuatan dosa di muka bumi ini. Ya, ada orang curi sampai beratus-ratus ribu, berjuta, berbilion. Ya tak? Tapi selagi mereka boleh berselindung, lagi ada kita panggil orang yang boleh membantu mereka, ataupun dihadapkan ke mahkamah, ke istana keadilan sekalipun, tak, mungkin selamat lagi. Tapi dosa walaupun sekecil mana sekalipun, bila kita letakkan sebagai jenayah, sebagai kesalahan yang diintip oleh Raqib dan Atid, yang dicatat oleh Raqib dan Atid, ya, kita tak dapat lari. Yang salah tetap salah, yang salah tetap salah. Baik, itu yang pertama. Saya nak ajak tuan-tuan fokus ke situ. Yang kedua, seseorang yang melakukan dosa bermakna dirinya dalam keadaan yang aib, malu. Ya, seorang yang telah masuk penjara umpamanya, ya, dia dah keluar daripada penjara pun dia rasa lagi orang nak tengok dia. Ya tak? Macam mana ni aku nak kerja di mana? Dia cari tempat kerja jauh tu di selatan, di Johor. Dalam keadaan sedang bekerja yang baru, yang baik, tapi dia rasa orang nak tengok dia lagi. Malunya aku, dia macam orang tahu je aku ni. Macam kenal dia tu mungkin kenal masa aku dah masa aku buat jenayah dulu dah. Macam orang kampung aku, mula-mula rasa macam dalam keadaan dengan aib, dalam keadaan sangat dia rasa diri dia ni keadaan hina.
yang keadaan yang sangat malu. Tuan-tuan sekalian, bagaimana aib kita dengan Allah? Batu Al-Ghazali kata, apabila kamu mengambil wuduk, apabila kamu telah membersihkan dirimu, dan apabila kamu berpakaian, bermakna kamu telah membersihkan zahirmu. Apabila kamu berpakaian, bermakna kamu berjaya menutup aib kamu daripada dicela orang. Atau sekarang kamu rasa malu apabila tubuh badanmu dilihat orang yang zahir. Tubuh badan yang zahir dilihat orang. Bagaimana batin kamu? Bagaimana aib yang ada dalam diri kamu? Tidakkah kamu rasa malu? Aib pada diri kita, tuan-tuan sekalian, yang tahu hanyalah kita dengan Allah dan juga roh atik. Orang ni tak tahu. Ya, orang ni tak tahu. Boleh saja di kalangan kita ni, kalau kita nak semayang subuh pukul 8 qadha hari-hari tak? Boleh. Boleh saja. Orang tak tahu. Boleh saja kita, umpamanya kita dalam urusan-urusan harian dekat pejabat, ya, kita curi tulang kata zaman sekarang tak? Dan seumpamanya boleh. Ya, asal tidak dimarahi bos, kadang berpakat dengan bos sebab tu. Ya, pergi kerja awal-awal, outstation awal-awal, tujuan dia dah ada tournament dah kat sana, tournament golf dan lain-lain tak? Boleh selindungi. Tetapi tuan-tuan sekalian, kata Al-Ghazali yang kita Ihya Ulumuddin, aib kamu hanya kamu dengan Allah saja yang tahu, dan roh atik. Tuan-tuan sekalian, andai katalah ya, masih kita guna lagi pengimbas suhu tu kat luar tu, tak? Bila 37.5 orang semua tengok kita, bunyi dia kuat, kamu ni demam, tak boleh datang, tak boleh masuk. Tak? Imbas sekali lagi tengok. Sekarang pengimbas tu dah tak ada, ganti pengimbas baru, 4 segi macam skrin handphone ni tak? Kita hulu dahi kita keluar. Soal antaranya kamu seorang yang riak, sum'ah, takbur, suka bercakap yang lucah, mencarut, maki hamun orang, ya tak? Suka melaga-lagakan sama manusia, bercakap besar, suka berhutang tapi tak mau bayar, suka mengambil harta orang, ya, mengambil harta orang. Mudah tuan-tuan nak ambil harta orang, ya tak? Dan lain-lain. Dia keluar tu lah senarai tu, panjang senarai tu, bunyi dia bising. Agak-agak berapa ramai yang dapat masuk ke masjid ni? Ya tak? Tinggal Bilal dengan imam yang boleh masuk. Ya, dia malu nak masuk. Ya, malu nak masuk. Oi, nanti orang dapat tahu tak? Ataupun kemungkinan ramai masuk, tapi dalam keadaan mesin tu, alat lepas tu pengimbas tu dah dicuri dan dicampak lah, dan tu sampah lah. Sebab aib, malu. Jadi tanyalah iman masing-masing dan dosa masing-masing, apa aib ada pada kita. Tersangat banyak tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ya, dalam keadaan mulut bercakap takbur, bercakap sesuatu yang seolah dia yang terhebat, dalam keadaan mata memandang orang lain keadaan hina. Sebab apa? Orang lain itu miskin daripada dia, dalam keadaan tidak membantu fakir miskin. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu lihat, kamu mengetahui orang yang dustai dalam beragama, dalam jalan agama dia dusta lagi. Iaitu apa dia? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Sangat dia menghina, tidak dia pedulikan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mahu memberi makan fakir miskin. Tidak. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang semayang. Alladzina an salatihim sahun, semayang dia cuai, wuduk tak sempurna, solat tiada tamakninah. Ya. Tuan-tuan sekalian, solat ni anugerah besar dari Allah Taala.
Anugerah besar. Ya, kita baru saja bicara pada beberapa hari lepas tentang kalau saya tak bicara, khatib bicara, penceramah lain bicarakan tentang Isra' wal Mi'raj. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan, dioperate dada, dibelah dada, dimasukkan iman. Ya. Kemudian kemuncaknya diberi satu anugerah besar, iaitu solat 5 waktu. Solat. Bermakna benarlah kata Al-Ghazali yang sebutkan tadi. Nak solat, pastikan jiwa bersih. Bersih jiwa kita, zahir dan batin kita lah kata yang bersih. Ya tak? Solat bukan sekadar adat, bukan adat, bukan satu atur cara yang kelaziman. Solat satu perkara yang dinamakan munajat kita kepada Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewajipan. Kita selalu solat, kalau kita berjemaah kita tunggu imam. Imam angkat takbir, kita angkat takbir. Nah, kemudian tunggu imam habis Fatihah, kita nak baca amin. Kemudian tunggu imam habis ayat, kita nak rukuk imam Allah, bagi kita rukuk tak sama-sama imam. Kemudian tunggu apa lagi? Kalau sembahyang subuh tunggu doa qunut. Kalau last sekali tunggu apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi, kita berbagi salam. Adakah solat kita bernilai? Walaupun kita berjemaah yang ramai, tapi ya, individu masing-masing menghadap Allah Ta'ala, masing-masing bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, qad aflahal mu'minun allazina fi salatin khashi'un. Mana orang beriman yang solatnya khusyuk, yang solatnya khusyuk. Nak capai khusyuk bukan mudah, kena berusaha bersungguh-sungguh. Sebab tu ada kitab Minhajul Abidin mengajar kita untuk khusyuk. Antaranya mesti ada ilmu, mesti ada ilmu. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan ada perkara lain yang berhampiran dengan waktu nak solat. Saya ambil contoh umpamanya, ini contoh yang hebat. Ali karamallahu wajhah mendengar perbualan seorang sahabat dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata sahabat tadi, saya sembahyang tak khusyuk, saya sembahyang sering saja terganggu, teringat sana sini. Maka Ali berkata, aku khusyuk, aku khusyuk, aku boleh khusyuk, aku boleh khusyuk, kata Ali. Ali hebat. Ya, pernah tuan-tuan satu kisah di mana kakinya ada anak panah, ya, kat kaki dia. Mungkin dah cabut sebahagian, mungkin ada sebahagian kecil tak boleh nak cabut. Sahabat kata, jangan kacau, jangan diusik, sakit, tunggu Ali solat kita cabut. Tunggu Ali solat kita cabut. Ini hebatnya khusyuk Ali. Kali ini Rasulullah kata, jika kamu khusyuk, aku hadiahkan serban aku ini kepada kamu, wahai Ali. Kemudian Ali pun solat. Ya, Ali pun solat 2 rakaat. Habis solat, sahabat tadi dan Rasulullah melihat wajah Ali dalam keadaan yang muram, tidak ceria, bahasa kita sekarang. Kenapa Ali? Lalu Ali berkata, aku khusyuk, tetapi hampir-hampir kepada untuk akhir solat aku ternampak akan tawaran Rasulullah tadi, iaitu akan serban Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, bermaknanya itu cara Ali tu orang hebat. Ya tak? Bermakna tuan-tuan sekalian, nak khusyuk solat, pertama kena ada ilmu tentang solat, tentang sahabatan tu dah tentulah, tentang makna-makna solat. Yang kedua, jangan ada perkara lain ketika hampir kepada solat. Ini main WhatsApp, tekan WhatsApp handphone tak tekan lah, mudah boleh kocik. Ya tak? Kemudian tengah baca Fatihah, bunyi dah tik-tik, kawan tu dah jawab. Orang tu dah jawab tu, apa jawapan dia? Macam nak buka lalu tu juga, macam sekarang juga nak tengok tak? Berdebur sampai bagi salam. Bagi salam terus tengok handphone. Tuan-tuan sekalian, jangan. Saya terbaca banyak antara larangan-larangan dalam masjid.
Termasuklah antara lain bersembang bab dunia, hal dunia. Sekarang ni main handphone dalam masjid. Kau sembang bab akhirat tak salah. Handphone ke apapun silakan, tak masalah. Tetapi kemungkinan besar bab suka gembira je, hantar benda-benda hiburan yang bukan-bukan, yang tak ada kaitan dengan amal soleh. Ya tak? Tak boleh. Bahkan kadang-kadang main WhatsApp ketika imam baca khutbah, masya-Allah. Lagi dahsyat tak? Jadi balik pada cerita Ali tadi, nak khusyuk jangan ada perkara lain yang kita fikirkan sebelum solat. Nak makan sila dulu, nak minum sila, nak apa, buang air silakan dulu, selesaikan dahulu. Kan tak? Jadi kalau boleh janganlah masa tu juga 1:30 masuk zuhur, 1:30 lah nak buang air. Buang air pukul 12 lah. Selesaikan awal-awal, bersedia daripada awal. Mudah-mudahan jangan kita ada benda yang mengganggu kita nak solat. Solat ni satu anugerah besar dari Allah Ta'ala. Kata Al-Ghazali, ketika kamu berniat, bermakna kamu telah berazam bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan bila kamu telah meletakkan tangan kamu ketika takbiratul ihram, letakkan tangan kamu di badan kamu, ya tak, ketika qiyam, bermakna kamu telah pun memulakan munajat. Antaranya apa dia? Ya, kita menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bijadika amtu wa ana minal muslimin. Aku segala-galanya Allah kerana-Mu, ya Allah, tiada syirik bagimu. Jadi apa makna kita sebut ni? Kita nak sesuatu lah, nak sesuatu dari Allah Ta'ala. Kita mengagungkan dia. Wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Hanifan muslimah, dalam keadaan aku ikhlas, hanif. Aku musliman, aku orang yang tunduk kepadamu, ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang mensekutukanmu, ya Allah, walau dengan apa sekalipun, walaupun dengan riak, takbur pun tidak. Hanya saja Engkau mau berkuasa, ya Allah. Sambung lagi munajat sampai surah Al-Fatihah, sehingga ayat-ayat yang lain, hingga kita memberi salam. Itu makna solat, ya tak? Tapi kalau kita tengok ayat tadi yang kita baca daripada surah yang saya sebut tadi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tidakkah kamu lihat orang dustai agama dia? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, dengan anak yatim tidak mau kamu tolong menolong. Wala yud'u ala ta'amil miskin, dengan orang miskin kamu tidak memberi makan. Fawailul lil musallin, celakalah orang sembahyang, allazina ma'an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Selain pada 3 perkara tadi, yang pertama tidak mahu menolong anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, solat yang cuak. Satu lagi, allazina yura'un, kamu riak. Ya, yang keempat riak. Yang kelima, wayamna'un al-ma'un, tak suka dengan masyarakat. Tampaklah poster besar mana pun gotong royong tak, nak cerah kubur ke, nak sambut Ramadan ke, dia buat tak peduli ya. Ini satu pendustaan dalam agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, kazzibu biddin, orang yang dustai dalam agama. Agama apa dia? Agama yang ada syahadah itulah. Inna din indallah Islam. Agama siapa ada Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, balik kepada apa yang tersebut tadi tentang jenayah atau dosa untuk kita bertobat tadi. Yang pertama, kita bertobat sebab apa? Kerana kita telah melakukan satu jenayah. Yang kedua, satu aib. Kalau tuan-tuan sekalian, orang sebutkan tadi sampai ke Johor pun dia rasa dia aib lagi sebab dosa jenayah dia, bagaimana dia buat lagi? Melainkan dia kena uruskan diri dia, hari-hari tolong masyarakat, hari datang ke masjid surau, solat berjemaah, ya tak? Kalau dia bekerja dengan jujur, isteri dia tutup aurat dengan sempurna, ya tak? Nak makan dia mulakan dengan bismillah, supaya dia merasai diri dia telah pun lakukan yang terbaik. Nak padam aib ni bukan mudah, ya tak? Sehingga orang kata walaupun dia bekas banduan 15 tahun dulu tu, sekarang dah okey dah.
nak padam aib tu. Ya tak? Baik. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, jenayah ni memalukan. Malu. Memalukan. Ya, kita malu dengan malaikat kalau dia kaitkan dengan dosa. Ya, kalau kita letakkan jenayah sebagai satu dosa. Dengan masyarakat kita akan ada yang malu. Dan yang tuan-tuan sekalian, jenayah bermakna kita telah menghilangkan kemuliaan kita. Hilang mulia. Di dalam masyarakat hilang mulia. Hilang kemuliaan. Walaupun telah lepas lama dah cerita dah. Ya, kadang-kadang kita nak cadangkan pelantikan jawatan kuasa penduduk contoh dah. Nak lantik si A ni. Ada orang ingat lagi tu. Jangan bagi kat dia. Dulu dia pernah. Tak. Masa kat pejabat tu dia pernah tak. Kebas dia persatuan. Contoh tak. Makna kemuliaan dia memang dah drop. Dah drop. Walaupun tak ada kaitan urusan pejabat dengan urusan duduk kampung. Dan nak lantik tadi. Kemuliaan dia hilang. Hilang mulia. Tuan-tuan sekalian, nak sebutnya tentang kemuliaan ni, kita semua tuan-tuan sekalian orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Simpanlah hatilah, kata tak payah balik beritahu kat bini pula. Abang ni orang mulia, ustaz tu kata tadi. Memang mulia tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan daripada rumah dengan ikhlas datang ke masjid. Dalam keadaan yang membersihkan diri. Kemudian yang berudu. Kemudian masuk ke masjid. Kemudian dengan ikhlas, tuan-tuan sekalian solat berjemaah, mengaminkan doa imam. Ya tak? Allah Ta'ala tak anugerah pada semua orang. Kemudian ya, berbincang dengan tajuk taubat pada hari ini bersama dengan saya dah. Kemudian berazam pula lepas ni nak buat kebaikan. Semua tu benda mulia. Kemudian solat isya berjemaah, solat rawatib, kemudian tuan-tuan boleh tambah solat sunat yang lain. Kemudian balik makan malam bersama isteri dah. Berbincang dengan baik, bertanya khabar apa ni kita dapat di siang tadi. Kemudian nak tidur nanti kita baca doa tidur, kemudian dapat bangun pukul 6 pagi sempat lagi solat tahajud dah. Ini semua kerja mulia. Dan kemudian kita bekerja dengan ikhlas lillahi ta'ala, bawa kenderaan dengan tenang, tidak bergaduh di perjalanan, tak bekerja dengan tertib, jaga waktu punch in punch out, ya tak, jaga semua tu. InsyaAllah semua satu kemuliaan. Tetapi jika kita terpalit dengan satu jenayah, terpalit dengan dosa, bermakna kemuliaan kita telah pun terjejas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia si Allah Ta'ala orang takwa, tinggi takwa dia. Tapi terhilanglah kemuliaan dia jika dia drop, dia jatuh. Ya. Sebab tu dalam konsep atau dalam pembicaraan tentang konsep syukur, ialah kamu mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, dan antaranya ialah jangan kamu cederakan atau jangan kamu rendahkan kemuliaan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Kita lah keadaan yang mulia. Ya tak? Allah Ta'ala jadikan kita ini berpasang-pasangan, nak kahwin, berakad nikah dengan cara sempurna. Kemudian kita ada zuriat kita cari rezeki untuk zuriat kita, untuk keluarga kita. Kita ada rumah tempat kita tinggal. Ya tak? Kehidupan seharian mulia. Daripada awal tadi, daripada pukul 6 lebih tadi, tuan-tuan dah diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Pertama berniat, keinginan tu dah diberi pahala, nak datang solat. Kemudian sekarang diberi pahala menahan sabar. Lambat lagi kan Isya ni tak. Sabar, menahan sabar, satu kemuliaan. Allah Ta'ala bagi pahala, diberi catat pahala. Dicatat pahala kita sentiasa ditulis dan ditulis. Kalau buat jenayah, bila buat tu belum ditulis lagi, niat belum tulis lagi, ya tak, buat pun belum tulis lagi, hingga dia bergembira dengan dosa dia tu. Dan buat satu dosa, tulis satu dosa. Tetapi buat kebajikan sentiasa ada pahala. Ya, sentiasa ada pahala. Tuan-tuan bergerak je ke arah kebaikan, diberi pahala. Satu langkah dikira pahala. Masya Allah, tu adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bermakna mudahnya kita nak ke syurga Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam 5 minit ya, insya Allah 8.37 dalam 2 minit nak 3 minit yang akhir, saya ingin baca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Yang kedua, daripada surah yang lain, surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala wahai orang yang beriman. Apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya panggilan yang manja, panggilan yang membelai orang-orang yang mulia tadi dengan al-mu'minun, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Macam kita panggil isteri kita, wahai isteriku. Apa makna dia? Wahai orang yang telah berakad dengan aku, wahai orang yang akan taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah Ta'ala, wahai orang yang telah memperakid bahawa aku suami kamu, akan memberi rezeki, akan memberi nafkah kepada kamu, akan menjaga keluarga kamu, akan menjaga keluarga kita. Ya tak? Begitulah, ada akad. Bila Allah Ta'ala kata wahai orang beriman, maknanya wahai orang telah memperakid aku Tuhan kamu, wahai orang telah memperakid kamu akan beribadah ikhlas kepada aku, wahai hamba-hambaku, calon-calon akan masuk syurga aku. Itu nama dia, ya ayyuhallazina amanu. Panggilan cukup manja, cukup yalah, dan yang kita yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh orang beriman. Siapa panggil tu? Allah Ta'ala panggil. Kemudian dia tambah macam kita panggil isteri kita lah, ya wahai isteriku, mintalah apa kita nak minta supaya akrab hubungan. Ya tak? Allah Ta'ala minta kepada kita, antatubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benar taubat nasuha. Yes, ayat lain itu watubu ilallahi jami'a. Taubatlah kamu kepada Allah Ta'ala seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang telah aku perakukan tadi. Ya tak tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Ini dia. Jadi kesimpulan kisah ini, bila saya cerita tentang apa itu dosa, apa itu aib, apa itu kita panggil jatuhnya kemuliaan, jatuhnya martabat, hilangnya hidup bahagia tadi tak, bermakna aku sekarang ni aku nak jadi orang yang menyahut peringat Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Aku nak taubat sentiasa, saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Nah, itulah maknanya tuan-tuan sekalian dapat saya sampaikan pada malam ini atas tajuk taubat. Baru kita terasa nak taubat tak? Kita terasa taubat lah, taubat benda taubat tak? Ya, sekarang ni kita dah rasa pertama ni memang aku ni lah keadaan yang perlu menjaga kemuliaan aku, supaya aku ini tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ya Allah, Tuhan kami memohon ampun kepadamu dan kami bertobat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang berjaya melaksanakan taubat kami ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa memuliakan diri kami, iaitu dekat denganmu ya Allah. Jauhlah kami daripada riak, takabur, sum'ah dan lain-lain dosa-dosa kecil ya Allah. Yang aib ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hindarilah kami daripada perbuatan jenayah, dosa sama ada di muka bumi ataupun yang berkaitan dengan perkara yang terlarang oleh kitab Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.